Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddiq lisani wahdi qalbi bihaqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kursi dan ahli tuan kuasa masjid yang saya muliakan, tuan imam, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia dan bertuah ini kita dapat bersama-sama menyambung kuliah kita, iaitu kuliah mengenal alam jin. Telah pun diuraikan 2 ceramah yang lalu. Ini kali yang ketiga. Kali yang ketiga kita akan uraikan pecahan-pecahan jin itu. Yang pertama memanglah namanya jin. Kalau satu dipanggil jinni, ya, kalau satu dipanggil jinni. Kemudian namanya ifrit. Ifrit ini merupakan gulungan-gulungan yang sombong, yang rajin menipu dan sebagainya. Jamaknya afarit, dan hanya sekali saja disebut dalam Al-Quran, iaitu kisah apabila Nabi Allah Sulaiman minta siapa di kalangan jin itu boleh bawa istana Balqis. Jin ini, ifrit ini merupakan gulungan yang kuat dan menipu pun kuat. Namanya ifrit. Orang Melayu sebut, kalau budak-budak jahat macam jin ifrit, dia kata. Jahat. Kemudian namanya marid. Ya, dia ada 2. Sama ada marid ataupun merid. Sama ada marid ataupun merid yang degil. Jenis degil dan merupakan rajin mengganggu orang, dan disebut wa yattabi' kulla syaitanin marid. Maknanya dan mengikut golongan-golongan syaitan yang digelar marid, degil, sombong dan sebagainya. Kemudian kita jumpa dalam surah As-Saffat, wa hifzam min kulli syaitanin marid. Panjang pula tadi marid, ini marid. Tapi dia punya tugasnya sama saja. Marid satu, marid satu. Kemudian dipanggil al-awamir. Al-awamir inilah gulungan jin yang duduk di rumah kita. Duduk di rumah. Dia duduk di rumah kita, saya saja nak duduk, ya. Boleh jadi dia cuba nak mengganggu, ataupun dia singgah sementara. Maka rumah-rumah yang sudah lama ditinggalkan, ataupun rumah-rumah yang dibina, yang tak siap-siap bertahun-tahun, itu tempat mereka tinggal. Ada peluang mereka tinggal di rumah-rumah yang tidak ditunggu oleh tuan rumahnya. Kalau tuan-tuan tak nak percaya mana-mana rumah kosong, cubalah duduk. Tidur. Berduduk. Ada suatu rumah, di sebuah rumah di kawasan, saya boleh sebutlah di mana-mana.
Di situ tuan rumah dia kata, duduklah rumah ni free aja. Ada satu kawan dia berani, dia tidur rumah tu. Tuan rumah kata free je, tak ada payah sewa. Duduk. Siang-siang dia baca surat khabar, jin rampas surat khabar tu. Siang. Yang hebat, dia rentapnya balik surat khabar tu. Lagi berani dia. Jin pun beranjak. Dia waktu malam, dia tidur, jin angkat dia. Angkat itu. Dia pun tercelik tengah malam. Tengok dekat silingnya dia. Dia kata tinggi sangat, rendah sikit, dia boleh runding pula jin tu. Sampai dah dekat, dia lepasnya, boom, jatuh. Menurut ceritanya, 2-3 hari, dia pun cabut juga. Tak tahan dia. Dia takut dia mempas dia jin. Itu berlaku. Jadi maknanya dia ni kira orang berani. Dia boleh duduk siang-siang sok khabar, jin rampas, dia rampas sok khabar tu. Mungkin terperanjat jin tu. Itu dia panggil awamir. Awamir iaitu golongan jin yang duduk di rumah. Dan yang akhir sekali dia panggil al-arwah. Al-arwah. Tapi orang Melayu yang sebut arwah ni, maknanya kalau bapak dia meninggal, arwah bapak saya dia. Sebenarnya kita nak ubah sikit lah sistem kita menyebut ni. Lain kali korang tanya, sebut Allah yarham bapak saya, Allah yarham nenek saya, Allah yarham adik saya, abang saya. Terus daripada sebut daripada arwah ni tak berapa cantik. Arwah ni ikut bahasanya, roh itu satu, arwah beberapa roh kan. Kalau orang putih panggil plural lah arwah tu. Arab panggil jamak. Dengan demikian kita tukar. Allah yarham, mana semoga Allah merahmati, kan ada unsur doa tu. Kalau ulama-ulama dahulu disebut rahimahullah, pastilah Allah merahmati mereka. Para sahabat radhiyallahu an, Allah meredai mereka. Imam Syafi'i, Imam Ghazali dan sebagainya, rahimahullah, pastilah Allah merahmati mereka. Kalau kita ni, Allah yarham, semoga Allah merahmati. Kalau pangkat besar sikit, almarhum, gitu. Maknanya kesian orang itu. Jadi kita ubah makna arwah itu ialah jin-jin yang mengganggu budak-budak. Ya, jin yang mengganggu anak-anak kita, menangis itu gelarannya ialah al-arwah. Itulah pecahan jin lebih kurang. Maka jin ini, jin Islam dan jin kafir, dia tidak duduk setempat, dia berpisah. Dia tak duduk sekampung. Pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbalah jin berbalah. Nak duduk mana? Akhirnya Nabi meletakkan jin Islam dipanggil al-jalas, iaitu di kampung-kampung dan di gunung-gunung. Jin Islam Nabi letakkan mereka di kampung-kampung dan di gunung-gunung. Itu tempat jin-jin Islam, dipanggil al-jalas. Dan jin kafir Nabi dudukkan mereka itu iaitu di antara gunung dan laut. Di situ jin kafir duduk. Gunung ada, laut ada, di tengah-tengah. Di situ jin kafir duduk. Jin Islam duduk di kampung-kampung dan di gunung-gunung. Mereka tak boleh duduk sekali. Mereka pun ada puak-puak juga. Puak kafir, musyrikin dan puak Islam. Ingat, Islam duduk di kampung-kampung dan di gunung-gunung. Sementara jin musyrik, jin kafir duduk di antara gunung dan laut. Di situ dia duduk. Kalau kita baca dialog di antara satu orang dengan jin, maka bermuda, musalas, Arab panggil musalas, bermuda tiga segi itu. Di situ tempat duduknya jin-jin. Dia punya kerajaan dia. Kerajaan jin duduk di Bermuda Triangle itu. Jadi di situ kalau sekiranya
kapal-kapal lalu memang tenggelam. Dan kapal-kapal terbang lalu akan terbenam. Kadang-kadang dikaji orang, yang mengkaji pun masuk sekali. Yang mengkaji pun masuk sekali. Sebenar disitulah tempat mereka mengadakan permusyawaratan antarabangsa. Bangsa-bangsa bersatu jin di Triangle Bermuda itulah. Bermuda Triangle itu. Situ. Banyak jin menjelaskan bahawa mereka duduk di situ, bahkan kalau sekiranya kawan-kawan kita yang cerita, kalau mereka baca ayat kursi dan sebagainya selamat, jin tidak boleh buat apa-apa. Itulah banyak orang bertanya-tanya, apa bendanya Bermuda Triangle itu, apa benda, mengapa kapal-kapal laut, kapal-kapal terbang tenggelam, hilang dan tak jumpa dicari. Bahkan kapal-kapal kita sekarang pun sampai di situ dia mesti kona kat lain, dia tak akan lalu di kawasan itu, lalu akan tenggelam. Dan di situlah mereka menarik kesemuanya kapal-kapal masuk dalam kawasan mereka, sebagaimana yang telah saya jelaskan pada ceramah-ceramah yang lalu. Sekejap saya akan terangkan balik. Arti golongan-golongan jin ini, dia akan menghukum manusia yang mengganggu mereka lebih daripada sebenarnya. Artinya kalau kita buat sikit, dia akan balas dengan banyak. Itu jin. Itu golongan jin begitu. Maknanya kalau kita buat perangai begitu, adik-adik jin jugalah. Kemudian kita lihat satu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Lubabah. Katanya, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatlil jinan allati takunu fil buyut. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegah daripada membunuh jin yang berada di rumah. Illal abtar, melainkan jin yang pendek ekornya. Al-abtar ni maknanya dipanggil kasrud dhanab, melainkan ular yang pendek ekornya. Maknanya ular pendek lah. Ular tak berekor, tapi ekor itu kecil itu pendek. Itu dia. Wadattat fatain, dan juga ular yang ada dua garisan di belakangnya. Itu boleh bunuh. Itu ular betul lah tu. Nabi menegah daripada membunuh jin yang masuk di rumah, melainkan ular yang pendek ekornya dan yang berbelang. Itu bukan jin. Jin memang tidak boleh dibunuh. Jin memang tidak boleh dibunuh. Kerana ia makhluk sebagaimana kita juga, tak boleh dibunuh suka hati. Bahkan manusia pun tidak boleh dibunuh dengan suka hati. Mesti dibunuh menurut yang hak. Binatang pun begitu. Tak boleh kita sengaja masuk hutan, raun hutan, bawa senapang menembak ular. Tak boleh. Melainkan ular datang ke rumah kita, itu pun boleh dibunuh dengan beberapa syarat. Takut mereka akan membalas pembunuhan itu. Kemudian dia kata, sesungguhnya gulungan-gulungan ular yang hijau, yang biru, juga yang pendek ekornya, ini boleh dibunuh menurut hadis yang lain. Habis sebab itu. Karena mengapa kita disuruh membunuh ular yang demikian? Ular yang disebutkan tadi itu, dia merupakan bentuk jin yang boleh menggugurkan anak dalam kandungan. Sebelum itu ada tuan punya kereta W apa benda ni? JDR ke? W?
DR 772528. NAH 1551. Sila pindahkan kereta tuan, menghalang tuan rumah. Mata tadi tak nampak. Mata dah patah. Dia pakai mata. Mata dah patah. Tak nampak. Mata tak siap lagi. Jadi kita lihat ya. Di sini disebut, dia kata ular yang jenis biru ini, ular yang jenis biru ini dia kata tidak boleh dipandang oleh orang hamil, melainkan akan gugur anak, ular yang biru ini. Kadang-kadang kita lihat bahawa orang-orang perempuan ada dua tiga masalah. Ada yang tidak hamil-hamil. Ada yang sudah hamil tetapi gugur. Sebenarnya ini ada bermacam-macam lah. Kadang-kadang doktor sudah cek, doktor sudah periksa, tapi doktor kata tidak ada apa-apa masalah. Suami pun tak ada masalah, isteri pun tidak ada apa-apa masalah. Normal. Tetapi mengapa tidak mengandung? Itu soalannya. Ada riwayat mengatakan bahawa rahim isteri itu ditutup oleh jin. Kerana ia tidak suka anak Adam ini beramai. Jin tidak suka anak Adam ini ramai. Melainkan kalau sekiranya doktor kata ada masalah, itu lain bab. Dah makan madu lebah macam-macam, tak jalan. Maka itu masalah. Tapi kalau tak ada masalah, kemungkinan rahimnya ditutup oleh jin kerana ia tak suka anak Adam ini ramai. Ataupun sudah mengandung, sengaja ia mengganggu rahim itu sampaikan anak itu menjadi gugur. Begitu. Dia dah ada. Kemudian kita lihat pula, sebenarnya puak-puak jin ini merasa seronok dan rasa gembira apabila berlakunya beberapa perkara di antara hubungan manusia dengan jin ini. Yang lain, yang pertama dia kata, mereka seronok apabila ramai orang-orang manusia-manusia ini menjadi kafir, menjadi fasik, menjadi maksiat. Maka menyebabkan mereka rasa seronok sangat, gembira sangat kalau sekiranya kita menjadi orang fasik. Itu dia panggil istimta'. Dia terlalu seronok dan gembira. Lebih-lebih lagi kerana kadang-kadang kita suka mendengar kisah-kisah yang dibawa oleh jin itu. Kisah-kisah yang gaib-gaib, kisah yang tak wujud, dibawa oleh jin melalui tukang-tukang tenung, melalui tukang-tukang nujum, melalui bomoh-bomoh dan sebagainya. Dibawa berita-berita yang pelik-pelik, kita pun rasa seronok, rupa-rupanya ditipu oleh jin itu. Itu dia kata istimta'. Maknanya mereka rasa seronok. Kemudian apabila kita menggunakan mereka, setengah-setengah bomoh, setengah-setengah tukang nujum, menggunakan syaitan atau jin untuk tujuan-tujuan tertentu, menyakitkan orang dan sebagainya. Ini dia panggil gembira sangat je, kerana menambah ahli di dalam api neraka. Menambah ahli. Kemudian dengan menggunakan jin itu membunuh orang. Kan kita apabila Tok Bomoh menggunakan jin
membunuh orang, mati orang itu, maka yang tanggung dosa ialah orang yang membunuh itu. Jin pun tanggung, tok bomoh pun tanggung, yang tukang suruh pun tanggung. Tiga-tiga. Maka jin suka sangat dia. Pasal tambah lagi 2 ahli neraka itu, dia tentu masuk dah. Bomoh pun masuk, tukang upah pun masuk. Ini dia kegembiraan jin apabila dia dapat melaksanakan tanggungjawab dia yang disuruh oleh Tok Bomoh tadi. Satu ketika ya, satu orang dia menggunakan orang asli untuk menyihir orang Melayu. Hanya upahnya sekilo daging babi saja. Yang lagi satu menggunakan orang Thailand, orang Siam untuk menyihir orang Melayu. Orang Siam itu baik orangnya, Tok Cha tu. Tetapi cari makan dia kata. Dapat duit, dia sapu je duit itu. Dan dia merosakkan dan menyusahkan orang lain. Perlu diingat, orang yang setengah-setengahnya orang-orang kita Melayu, orang Islam, yang menyihir orang-orang Islam juga. Dan orang Islam itu sakit dan tak sembahyang, maka orang yang menyihir itu akan tanggung dosa orang yang kena sakit itu. Kena ingat. Selama mana ia tak sembahyang, tak puasa dan sebagainya, maka ditanggung oleh orang yang mengupah itu. Berapa lama nak tahan tu? Dia untunglah dapat duit 1,000, 2,000, mahal juga tak rumah tu. 1,000, 2,000, tapi dia tanggung dosa sampai kiamat, sampai besok kalau syirik akan masuk neraka buat selama-lamanya. Soalan kemudian, adakah jin itu mukallaf? Adakah jin itu mukallaf? Maka jawapannya, jin itu mukallaf. Artinya jin yang Islam itu wajib dia sebagaimana manusia juga. Kalau umurnya cukup, baligh dia, berakal dia, maka dia mukallaf. Artinya mereka wajib mengerjakan salat sembahyang macam biasa. Mereka berpuasa, mereka membayar, mengerjakan haji dan sebagainya. Itu benar. Wallahu alam. Saya tak jumpa pula zakat binatang bagaimana. Binatang dia ada. Mungkin wallahu alam dia kena zakat, tak kena zakat. Tapi kesimpulannya, mereka ini ialah mukallaf. Artinya wajib mereka itu melaksanakan perintah. Dan mereka juga menurut mazhab Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan mereka juga akan masuk syurga. Mereka akan masuk syurga. Besok di syurga kita akan nampaklah jin tu. Tapi dia tak nampak kita. Kita nampak dia. Ya? Kemudian kita lihat pula anak yang baru lahir. Setiap anak yang baru lahir, syaitan suka cucuk perut budak tu. Itu yang meraung budak tu. Lahir saja, ditekannya perut kawan tu. Itu budak bila lahir kan menangis. Itu sudah menjadi kebiasaan. Memang dia mengganggu budak-budak yang baru lahir. Tapi alhamdulillah biasanya kalau menangis tu tak apa, maknya ketawa kan. Kalau anak lahir ketawa, akan susah. Bagaimana jadi kalau lahir lantaknya ketawa macam lari mak dia. Alhamdulillah, artinya nak menangis tu baguslah. Jadi artinya dia kata at-ta'nu indal wiladah. Dia tekan perut dia ketika anak tu lahir. Sebabnya kita baca wa inni u'iduha bika minasyaitonir rajim, ya. Wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah, dengan engkau wahai Allah, daripada, dan aku berlindung kepadanya, melindungkannya dari kepada engkau wahai Allah, dan juga
cucunya dari golongan syaitan-syaitan yang derajam. Kita baca. Wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Jadi setiap anak Adam memang diganggu oleh syaitan. Dia menggunakan jarinya untuk mencucuk budak itu. Melainkan Nabi Allah Isa alaihissalam sahaja yang tak diganggu oleh jin itu. Tidak diganggu oleh, kita ingat ya, yang mengganggu kanak-kanak tadi namanya al-arwah tadi. Kemudian permusuhan juga berlaku, iaitu apa yang dipanggil al-qarin, yang saya sebutkan dulu. Al-qarin juga mereka gunakan ilmu sihir dan juga gangguan mereka, iaitu mengalir dalam darah manusia. Jadi artinya permusuhan di antara jin dan manusia, yang pertama gangguan, satu, akan saya terangkan kemudian sekali lagi. Yang pertama gangguan atau sentuhan. Yang kedua menekan perut budak sampai dia menangis. Yang ketiga melalui al-qarin yang saya terangkan ceramah yang lalu. Ya, qarin ini merupakan sejenis jin yang menyerupai kita, yang menjadi sahabat kepada qarin ini, maknanya ikan kawan. Mana dia? Yang keempat melalui sihir. Yang kelima, jin itu masuk dalam badan kita melalui saluran darah. Dia berduduk dalam kepala kita. Perlu diingat ya, jin ini kelebihan dia, jin yang educated, dia masuk dalam orang educated. Jin yang bodoh masuk dalam orang yang bodoh. Itu sebab jin boleh berbahasa Inggeris kepada kita yang pandai bahasa Inggeris. Walaupun kadang-kadang jin juga boleh menguasai orang menggunakan bahasa lain, walau orang tak pandai bahasa lain. Tapi ini payah sekali sebenarnya. Melainkan jin memang cerdik sungguh, dia boleh gunakan bahasa itu. Tetapi umumnya jin ini kalau masuk dalam kepala kita, kita memang pandai bahasa Jawa, dia boleh gunakan bahasa Jawa itu. Atau pandai bahasa Arab, maka dia boleh senang berbahasa Arab. Tetapi boleh juga jin masuk dalam kepala orang itu, dia berbahasa Arab, tetapi tuan punya diri itu tak pandai bahasa Arab. Ada juga. Dia ikut darah, tapi dia kontrol otak kita. Itu sebab kadang-kadang kita lihat orang-orang yang dirasuk oleh syaitan itu, oleh jin itu, dia boleh teringat peristiwa yang lama-lama dulu. Masa kecil-kecil dulu dia ingat. Dia sebut satu betul cerita dia. Bagaimana dia boleh tahu? Boleh disebabkan beberapa perkara. Sama ada jin itu jin tempatan. Jin tempatan umurnya memang panjang 100 tahun. Maka dia tahu sejarah budak yang dia masuk dalam badan itu. Terus kadang-kadang macam dia punya ingatan kuat. Teringat masa kecil-kecil dulu bagaimana. Itu jin ada yang pandai begitu. Kemudian juga pemusuhan antara jin dan manusia, kadang-kadang diganggu waktu kita salat sembahyang, ada juga. Bila diganggu itu, dia sudah jadi syaitan, nampak tak? Ya? Jin ini dia berubah kerja dia, nama pun berubah. Jadi artinya waktu salat sembahyang dia lupakan kita. Kita sudah tahu dah 4 rakaat dah sembahyang isyak ni. Dah tahiyat dah. Tiba-tiba datang dia. 3 dah. Kita naik lagi 1 rakaat. Itu ikhtilas. Dia dicuri waktu kita sembahyang. Itu sebab kita ni bila tak konsentrate, kita boleh lupa. Dalam masa 1 saat saja kita boleh lupa. Sebagaimana yang saya terangkan ceramah yang lalu, mula-mula dia kuasanya lah otak kita. Otak kita. Itu sebabnya bila otak kita dah kontrol, dia mula cakap yang bukan-bukan, merapu-rapu. Dia tak tahu apa yang dicakapkannya. Kemudian mimpi yang menakutkan. Mimpi yang menakutkan. Kadang-kadang kita mimpi yang cukup menakutkan. Itu sebabnya dipesankan supaya kita tidur, kita baca 3 qul. Dan ditiupkan di tangan dan
sapukan pada seluruh badan. Mengelak daripada gangguan-gangguan di waktu tengah malam. Jadi al-ahlam al-mufzi'ah, mimpi yang menggerunkan, yang memeranjatkan. Maka kita baca dan tiup sampai habis nafas. Baca 3 kul. Baca 3 kul ni sampai habis lah, jangan kul gitu je. Jangan salah faham ya. Baca kul wallahu ahad sampai habis. Qul a'udzu birabbil falaq sampai habis, qul a'udzu birabbin nas sampai habis, dan tiup di tangan kita sampai habis nafas. Jadi sampai habis, bukan begitu. Tiup sekali itu untuk bomoh punya. Itu dia. Mimpi yang yang menakutkan. Sebenarnya mimpi yang baik itu dipanggil mimpi ar-ru'ya salihah. Mimpi yang itu mimpi dari Allah Ta'ala. Mimpi yang menakutkan itu daripada syaitan, itu daripada gangguan jin. Begitu. Itu sebabnya dalam bab mimpi ini, kalau mimpi yang elok-elok, kita bolehlah bercerita kepada orang yang boleh mentadbirkan mimpi itu. Dan mimpi yang tidak baik tak payah ceritakan dengan sesiapa. Hanya bangun, ludahkan di sebelah kiri sebagai isyarat. Jangan terbangun ludah betul, orang rumah di sebelah. Bangun pun kena. Teragam ludah tengah malam ni. Dan beralih dari tempat tidur. Beralih. Itu daripada syaitan. Mimpi yang baik-baik dari Allah, mimpi yang tidak baik dari syaitan. Sebabnya kita kalau bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mimpi itu benar. Man ra'ani faqad ra'ani haqqan. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Atau kama qala, barang siapa bermimpi melihat akandaku, bermakna ia melihat aku dengan sebenarnya. Kerana syaitan tidak boleh menyerupai akandaku. Syaitan tidak boleh merupakan dirinya rupanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh. Dengan demikian, mimpi itu tengok-tengok mimpi. Maka dalam bab mimpi ini terbahagi kepada 3. Pertama, mimpi yang benar dari Allah. Yang kedua, mimpi dari syaitan. Yang ketiga, mimpi psikologi. Siang di berangan nak beli mentoka, dibawa-bawa di waktu malam, dibawa kereta gitu ke tengah malam. Itu psikologi. Itu psikologi. Ada 3, 3 mimpi. Kemudian kita lihat pula selanjutnya ialah di waktu malam kita tidur, syaitan dan jin ikat kita 3 ikatan. 3 ikat. Ikatnya 3. Kemudian apabila kita di waktu malam kita bangun, ingatkan kepada Allah, terungkailah satu ikatan. Kemudian azan. Kita ada tiga masa. Yang pertama, bangun saja, ingatkan Allah, terungkai satu ikatan. Kemudian kita berwuduk, terungkai ikatan yang kedua. Dan bangun pagi-pagi sembahyang subuh, terungkailah 3 ikatan itu. Dan kalau tak bangun-bangun pagi-pagi sembahyang subuh sampai matahari terbit, telinga kita dikencing oleh syaitan. Kalau orang tua dulu kata, diselimutkan syaitan kita dengan kulit babi. Mana orang yang tak bangun subuh itu, sampai telinga dikencing oleh jin, entah berapa kati dah masuk. Tu yang tak dengar ceramah tu, telinga dah masuk kencing jin. Dan iblis ini, dia
dia panggil mengeluh tiga ketika. Beberapa ketika. Yang pertama ketika ia dilaknat oleh Allah. Yang kedua ketika ia diumbankan ke bumi ini. Yang ketiga ketika dilahirkan sallallahu alaihi wasallam, dan juga ketika Al-Fatihah diturunkan. Dan juga ketika Nabi dapat membuka kota Mekah. Itulah dia mengeluh. Keluhan ini sampailah hari kiamat nanti. Walaupun dia bersungguh-sungguh berusaha untuk nak merosakkan manusia, keluhan dia tetap juga ada. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita lihat ya, sebagaimana yang saya terangkan pada ceramah yang lalu, kita akan terangkan bagaimanakah jin ini merasuk manusia. Ini merasuk. Dia panggil rasukan. Setengah-setengah orang tidak meyakini adanya rasukan ini. Maka disebutlah orang-orang yang kena rasuk ini dalam istilah Inggerisnya histeria. Dalam kitab At-Tibbun Nabawi, kitab At-Tibbun Nabawi menerangkan bahawa orang-orang yang dirasuk oleh jin ini bukanlah histeria, tapi mereka diganggu oleh makhluk-makhluk yang jahat. Al-arwah as-sayyi'ah, ya, maknanya roh-roh jahat, artinya golongan-golongan jin yang memang sentiasa mencari jalan untuk merosakkan makhluk manusia, kerana mereka telah pun ada rasa dendam disebabkan Nabi Adam AS lah. Maka jin ini, syaitan-syaitan ini dikutuk dan dilaknat oleh Allah SWT. Maka dendam mereka tidak habis. Dengan demikian, orang yang kena rasuk ini terbahagi kepada beberapa bahagian. Yang pertama dipanggil masun kulliyun. Dia rasuk seluruh badan. Seluruh badan. Ada yang dipanggil masun juz'i, artinya sebahagian-bahagian. Sama tangan saja sakit, atau kaki je sakit, atau kepalanya sakit macam nak pecah. Makan pil sakit kepala pun tak boleh. Itu yang paling seksa sekali. Maknanya kepalanya saking terlalu sakit, tak boleh tahan. Itu ada yang panggil masun daim. Artinya dia gangguan secara berpanjangan, terus saja. Ada orang sekali ada, sekali tak ada. Yang sekali ada, sekali tak ada tu jin keluar masuk. Masuk dia keluar, masuk dia keluar. Sekali-sekala dia elok. 10 minit jadi balik. Dia panggil sekali-sekala. Ada yang masun daim, terus menerus. Jadi artinya ada yang panggil masun ta'ib. Dia tawaf, sekali masuk, sekali keluar, sekali masuk, sekali keluar. Maka jin itu duduk di luar. Setiap dia masuk balik. Maka kita dia rasukkan sekalian menyeluruh, rasukkan setengah-setengah anggota. Ada yang berpanjangan, ada yang sekali keluar, sekali masuk. Walau bagaimanapun, dia kata, bagaimanakah kita nak mengelak diri dari gangguan ini? Ini usaha kita. Kadang-kadang kita usaha dia masuk juga. Yang pertama, mengekalkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dipesankan bahawa kita jangan tinggal baca ayat kursi. Satu hari dapat 2-3 kali pun jadilah. Tak dapat 5 kali, 3 kali, 4 kali. Tak tidur 2. Tak dapat 2 kali, nak tidur tu sekali. Tak dapat sekali, tak payahlah. Itu. Itu yang pertama. Dan dia kata mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan dan memperbanyakkan istighfar. Memperbanyakkan istighfar. Itu satu di antara untuk menjaga diri daripada gangguan. Dan selanjutnya dia kata hendaklah kita membaca bismillah dalam semua ketika, dalam semua keadaan. Sama ada waktu kita membaling sesuatu di atas bumi ataupun melontarkan, mencurah air panas, kita kena baca bismillah dulu.
Ataupun kita melalui tempat-tempat yang pelik-pelik, kita kena baca Bismillah, A'udzubillah, ataupun ayat-ayat yang menyebabkan jin lari dulu. Jin lari dulu, baru kita membaling dan sebagainya. Juga hendaklah kita sentiasa menentukan zikir. Ada mah. Yang paling mudah saya rasa lah, kita laksanakan zikir ni selepas solat subuh. Tak sibuk. Tapi orang Kelumpur ni sibuk. Kan? Nak pergi awal. Maka kita buatlah sebelum subuh. Bangun pagi-pagi. Kalau tak dapat bangun pukul 2, pukul 3 lah. Pukul 3 tak boleh, pukul 4. Pukul 4 selesa lah kot. Untuk nak mandi dan untuk nak sembahyang dan untuk berzikir. Pukul 4 pun tak boleh, pukul 5 lah. 5 tak boleh, pukul 6. 6 tak boleh, tak payah. Dan juga dia kata, dengan tidak membunuh ular di rumah keterangan tadi. Kemudian tidak mendengar nyanyian-nyanyian, music, gendang-gendang yang membawa kepada nafsu dan sebagainya. Jelaskan tu. Maknanya kadang-kadang kita di rumah kadang-kadang ada piano. Banyak orang-orang moden duit berlebih membeli piano, disimpan di rumah. Tengah malam tak mau tidur, dang sorang-sorang. Itu mengundang syaitan. Yang demikian tuan-tuan yang ada piano besok jual. Bukan orang sini ni, orang England ni. Kemudian tidak memandang kepada kaum wanita. Ini susah ni. Bukan mak tak pandang, pandanglah. Sekali pandang saja. Untuk iktibar aja. Yang kedua, jangan pandang. Tengok, sudah. Tengok, boleh tahan pula. Yang mengulang yang kedua tu. Kemudian, dia kata, menjaga sungguh-sungguh solat berjamaah. Maknanya, masjid kena penuh selalulah. Kalau tak sempat ke masjid, kita menjadi salat bersama isteri kita, anak-anak kita dan sebagainya. Kurang-kurang berdua pun jadilah. Kalau sekiranya kita segan nak baca Fatihah takut orang rumah dengar, orang rumah lah jadi imam. Itu sunnah itu. Ataupun semayang asar dengan zuhur kata. Dia tak dengar Fatihah kita. Kalau semayang maghrib pecah rahsia. Jadi waladhdallin jadi waladhdallun kan bahaya. Kemudian jangan rajin duduk dalam bilik air lama-lama sangat. Dan juga tempat-tempat perkuburan. Jangan duduk dalam bilik air. Dah buang air, keluar. Menyanyi dalam bilik air sebagainya. Jangan. Kemudian itu dia cara-cara untuk mengelak daripada gangguan-gangguan jin ini. Mengapa mereka suka ganggu kita ni? Boleh jadi dia seronok dengan kita. Boleh jadi jin ni berkenan dengan kita. Dia tak dapat, dia ganggu. Ada jin tengok muka kita, seronok pula. Semat juga orang tua ni, dia kata. Itu masalah. Yang kedua, kerana kemarahan mereka yang berlebih-lebihan di atas kesilapan kita yang dianggapnya sengaja. Kita terlanggar dia kira kita sengaja. Pasien dia tak reti bahasa. Dia tak reti yang kita tak nampak. Dia tak tahu. Dia tak tahu yang kita tak nampak dia. Dengan mungkin kalau terlanggar dia kira kita sengaja. Maka dia akan balas kita lebih daripada yang dia kena. Pasal jin ni macam manusia juga. Ada yang jahat. Kan dia buat sikit je, dia balas macam-macam. Dia buat sikit je, dia balas lebih daripada apa yang dia buat. Jin juga sama perangai dengan manusia. Artinya kalau kita, orang buat sikit, dia pukul sikit je, kita pukul dia banyak. Lebih kurang jin juga perangai. Kalau jin tahu tengok, lebih kurang aku.
Kemudian apakah tanda-tanda orang itu diganggu oleh jin? Apa tanda? Yang pertama, tidak mahu tidur. Tidak mahu tidur. Celik jam sampai pagi. Makan pil tidur pun tak jalan. Dia panggil penyakit arak, dia panggil. Ya, tak mahu tidur. Itu simptom dia. Tanda-tanda orang yang tak mau, orang kena jin itu di antara lain tak mau tidur. Tengok keadaan lah. Kalau dia hutang banyak, itu bab lain. Dia hutang banyak tak tidur, bengkerap naga. Ngapa tak tidur ni? Jin lah ni. Rupanya dia hutang tak terbayar. Itu terkenal Nabi itu. Iyaka waddain fa innahu hammun bil lail wa madallatun bin nahar. Berhati-hatilah daripada berhutang. Di waktu malam menjadi terhina, menjadi risau. Di waktu siang menjadi hina. Tak mau tidur dia. Itu bab lain, bukan bab jin tu. Yang kedua, dia kata al-qalaq. Dada buk-bak. Doktor kata jantung elok. Tapi dia punya dada laju sangat jantung dia. Buk-bak gitu. Tak ada. Sakit jantung tak ada. Tapi dada dia kuat. Dia punya denyutan dia tu. Sebut bayar. Kemudian dia mimpi beberapa ekor binatang. Termasuk kucing. Mimpi kucing dia. Mimpi anjing. Mimpi unta. Mimpi ular. Mimpi singa. Mimpi musang. Itu dia. Tanda-tanda dia. Kemudian dia waktu tidur dia menguap. Dia tidur tapi menguap, takkan pelik. Kita ni nak tidur kerana tak tidur. Mengantuk sangat, menguap kan. Ni tengah tidur menguap. Takkan pelik. Kemudian waktu tidur ia bangun dan berjalan tapi dia tidur. Banyak orang begitu. Tengah malam dia bangun jalan. Itu jin bawa dia tu. Kalau setengah-setengah pendapat mengatakan ini orang yang begini tak semestinya kena jin, tak. Ada orang boleh bangun tapi dia tak kena jin. Dia tak, bukan kena jin. Dia tengah malam dia bangun. Bangun jalan, buka pintu, dia keluar. Ini kerana roh dia mengangkat dia dari jauh. Itu lain. Saya dulu ada kawan saya seorang begitu. Tiap-tiap malam dia bangun. Bukan jin dia. Dia dulu kami duduk di tidak di asrama di luar. Kami duduk kan pangkin, orang kan tak ada katil pakai pangkin. Dia turun tengah malam. Tiap-tiap malam dia turun. Dia buka pintu nak keluar. Panggil dia balik. Ini roh diangkat dia dari jauh. Roh diangkat. Sebenarnya nak cerita sikit bab tidur ni. Orang tidur ini rohnya keluar ikut hidung. Tetapi di antara orang yang tidur itu, orang itu dengan rohnya tidak putus. Seperti pelita biasa itu. Sumbu dia kita tarik jauh-jauh. Kan lampu kan hidup. Kan? Kerana dia bersambung dengan minyak. Cabut sikit, mati api dia. Pasal minyak sudah tidak supply lagi. Orang yang tidur ini, rohnya pergi. Tapi rohnya dengan dia tak putus. Kemana roh itu pergi, akan dilihat oleh tuan punya badan. Kalau di panjat pokok, dia nampak panjat pokok. Filem itu. Kalau dia mencuri ayam, dia nampak mencuri ayam. Dengan demikian, apabila kita gerakkan orang tidur tu, nak bangunkan dia, kita kena gerakkan badan. Teorinya, badan bergerak, roh akan balik. Dia gerak sikit tu, roh balik. Pasal badan bergerak, roh akan balik. Tetapi kadang-kadang, ada orang gerak-gerak tak bangun-bangun pasal apa? Pasal roh dia tak mana-mana merayaunya.
dia tak boleh balik, boleh jadi masuk ke bandar yang orang. Tak jumpa pintu tu. Maka lambat dia balik. Roh balik ikut ubun-ubun. Ingat, kita mati besok, roh akan dicabut ubun-ubun, maka tidak sakit matinya. Mati memang sakit. Tapi tak sesakit kalau mati, rohnya ikut tangan, kaki dan sebagainya. Yang lebih lagi tidak sakit, apabila roh tidak mau keluar, maka malaikat beritahu kepada Allah, ya Allah Tuanku, sekarang tak mau keluar, kita bawa nama aku. Bila letak nama Allah kepada roh itu, dia keluar dan ikut arahan Allah. Begitu. Ya, maka kalau roh kita pergi tempat baik, balik dia dengan tenang. Gerak je, dia balik. Itu sebab kita nak tidur kan kita baca innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha haywala sampai habis. Dan niat, ya Allah ya Tuhanku, gerakkan aku pukul 5 pagi. Tetapi kita normal lah, tidur biasalah pukul 11. Jangan tidur pukul 4 nak bangun pukul 5, tak mahu. Mesti ikut dia punya adat hidup, sunnah dia. InsyaAllah pukul 5 kita bangun. Jangan susah bersenjam. InsyaAllah bangun. Kalau kita tidur pukul 10, kita niat nak bangun pukul 5, tak bangun juga, salah baca lah tu. Tetapi saya nak jelaskan sikit, amalan ini, amalan ayat ini tadi ni, bukan kita amalkan waktu nak tidur saja, tetapi menjadikan amalan setiap hari. Ingat, tiap pagi kita amalkan 10 kali, 5 kali, 6 kali, 10 kali, hari-hari amalkan, maka menjadi suatu terbisi amalan. Maka insyaAllah akan diberkati dan akan bangun. Itu. Tiap-tiap amalan yang diberikan mesti diamalkan. Bukan boleh hari itu juga. Sebagaimana yang pernah dijelaskan, tak tahu di mana. Umpama tuan-tuan, kalau kita takut musuh nampak kita, kan? Kita kena baca surah Yasin itu sampai fahum la yubsirun wa ja'alna min baini aydihim saddan min khalfihim saddan fa ashaynahum fahum la yubsirun. Dan sadaqallahul azim, berhenti situ, sambung syahatil wujud 7 kali. Ya, syahatil wujud 7 kali. InsyaAllah nanti musuh tak dapat melihat kita. Musuh. Niat tu. Kalau silap niat, kita balik rumah, orang rumah pula tak nampak. Payah. Tu payah. Kita dah balik dah rumah. Tak balik-balik bapak engkau dia kata. Kemudian dia kata dia mimpi jatuh di tempat yang tinggi. Mimpi jatuh di tempat yang tinggi. Dan selanjutnya ia melihat dirinya berada di tengah-tengah kubur ataupun di tempat-tempat membuang sampah. Dia dalam mimpi itu dilihat. Ataupun ia bermimpi, dalam mimpinya melihat orang-orang yang pelik sangat. Orang itu pelik sangat, tinggi tak masal, gemuk tak menentu, pelik orang, gharib. Dalam mimpi dia. Ataupun melihat orang yang sangat hitam. Itu tanda-tanda dalam tidur. Ataupun ia melihat satu bayangan yang pelik. Bayang, asbah bayang. Ya. Kemudian sedikit lagi, tanda-tanda waktu ia jaga. Yang pertama, sesema yang berpanjangan. Sesema tak menentu. Ya. Kemudian, dia tak mau lagi semayang. Orang tertua banyak begitu. As-surud an zikrillah. Zikir dia pun tak mau, semayang pun dia tak mau. Sedangkan dia orang semayang. Tiba-tiba dia tak mau semayang. Ini banyak yang saya jumpa banyak. Sampai tahap dia dah orang yang kuat beramal, kuat baca Quran, tiba-tiba dia tak nak semayang. Itu tanda dia. Kemudian kita lihat percakapannya amat pelik sekali. Ya. Kemudian biasanya dia orang cergas dan lemah, malas. Kemudian kadang-kadang kita lihat sakit di mana-mana anggota
yang apabila bertemu dengan doktor, doktor kata tak sakit. Jumpa doktor ini, awak tak sakit. Cek darah. Akhirnya doktor akan ambil air tulang belakang. Tak jumpa penyakit. Itu ada unsur gangguan jin dalam badan kita. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, sambung sikit lagi sikit lagi. Artinya kita lihat bahawa gangguan-gangguan yang sebegini ni ada skalanya kita perasan, ada kalanya tak perasan. Dengan demikian, kadang-kadang orang yang begini dia merasakan yang dia tidak sakit, dia tak mau berubat. Itu masalah. Inilah dia tugas-tugas jin, mengganggu umat manusia ini supaya umat manusia ini rosak. Tapi kehendak Allah Ta'ala tidak begitu. Kuasa Allah Ta'ala amat kuat, amat luas. Maka jin mereka memang berusaha sedaya upaya untuk merosakkan umat manusia, tapi Allah Maha berkuasa. InsyaAllah sambung lagi dan ceramah yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. A'udzu billahi syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya